نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur puan-puan kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan kepada kita sehingga kita dapat masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur ayat-ayat Allah dan juga meneliti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bukan sabda sahaja tetapi tinggalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan kepada kita termasuklah dalam bab akidah. Hari ini kita nak sambung pengajian kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, kita berhenti sedekat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan dalam nafs. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan dalam nafs. Jadi sifat-sifat Allah yang terdapat dalam nas tu kita mulakan dalam muka surat 300. Jadi hari ini kita nak masuk muka surat 333. Muka surat 300 kita ulang sepintas lalu. Allah memiliki zat, Allah ada zat, ya. Allah itu dia ada diri dia sendirilah, kan? Diri Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian wajah Allah disebut tentang wajhullah. Ayat Al-Quran dia tak boleh diubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau ada yang nak takwil sekalipun, ayat Al-Quran tidak boleh diubah, tetap dengan perkataan wajhullah. Maka para ulama salaf, pegangan salaf Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, mereka tidak takwil wajah Allah lah. Tetapi sebagaimana yang kita sebut sebelum ni, bila datang sifat-sifat Allah yang seumpama dengan ini, wajah Allah, maka kita berimanlah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam nas, dalam Al-Quran dan hadis. Banyak dah kita bincangkan sebelum ni. Kemudian muka surat 313 berkenaan dengan tangan Allah. Jadi ini disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Ustazah sebutkan, ayat Al-Quran tidak boleh diubah, kekal di situ. Selagi mana ayat Al-Quran kekal, maka dia kekal di situ. Jadi paling kurang kita ingat ayat 75 surah Sad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.
Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Biadanya. Jadi kita para sahabat salafus soleh, mereka beriman tanpa takwil. Gitulah imannya. Sebagaimana kita sebutkan sebelum ni, kita beriman dengan panduan ayat Al-Quran yang lain dan hadis yang lain, iaitu ayat 11 surah Asy-Syura, hujungnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan dia, dan dia itu, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Satu lagi, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sangkaan-sangkaan kita. Sucikan. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Suci daripada sifat-sifat kekurangan. Bila ada sangkaan, bayangan Allah ni seperti makhluk, maka cepat-cepat kita sucikan Allah daripada sebarang sifat makhluk. Sebab apa yang kita bayangkan itu semuanya makhluk. Kemudian apa lagi? Muka surat Mabsutatan. Kemudian beberapa perkara yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang disebutkan dalam wahyu, bahawa perkara itu dicipta dengan tangannya. Dicipta dengan tangannya. Maksudnya nak memberitahu tentang kemuliaan perkara ciptaan tersebut. Nombor 1, Nabi Adam. Ayat tadilah 75 surah Shad, mana aka antas lima khalaqatu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu wahai iblis daripada sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Begitu juga ada dalam hadis ni, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis syafaat yang panjang tu kan, dalam hadis syafaat pada hari akhirat nanti manusia memohon syafaat daripada para rasul. Syafaat, minta syafaat tu apa dia makna? Apa punya makna syafaat? Mohon salurkan bantuan. Yang menolong, yang bantuan tu bukan daripada rasul tu sendiri. Disalurkan pun, dia doakan. Maksudnya tolong doakan. Syafaat yang di sini, syafaat kubra itu maknanya tolong doakan. Minta nabi-nabi lepas tadi itu mereka itu utusan-utusan Allah. Kan. Jadi lalu mereka umat manusia pada hari kiamat, ini potongan hadis yang sangat panjang kan. Lalu mereka, iaitu umat manusia pada hari kiamat, mendatangi Nabi Adam AS dan berkata, engkau Adam, bapa manusia, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan menempatkanmu di dalam syurganya. Nak minta tolong kepada Nabi Adam supaya doakan. Itu dengan lafaznya dalam hadis yang sahih. Macam ayat dalam surah Shad tadi kan, ayat 75. Kalau macam tafsir tu dia ada maklum tafsirnya dia ada takwil, ada yang tak takwil. Sebab itu saya suruh buka banyak. Sekarang ni kita nak belajar tentang yang tak takwil, yang pendapat yang golongan salaf lah, yang asalnya. Yang asal dulu. Kekuasaan. Dia macam itulah. Kalau tak takwil dia yang asal. Kalau yang takwil tu kita tengok, kita fokus kepada yang ni. Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala mengabarkan bahawa dia menciptakan Nabi Adam AS dengan tangannya. Kan dalam surah mana? Ayat 75 surah Shad tu, kalau kata biyadayya. Kalau kata kalau itu menjadi ujian lah kepada kita kan. Maksudnya sebab itu para ulama salah ni yang orang beriman sahaja. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh je nak gunakan dengan perkataan lain. Kan sebab maknanya kita ni kan macam roh, banyak kita tak tahu. Qulir ruha min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bila dikekal situ memang kekal lah situ. Bila dikekal dalam ayat Al-Quran, qulir ruha min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, maka begitulah. Buatlah kajian macam mana, tak jumpa banyak, adalah sikit je.
berbanding dengan nafs, unsur nafs yang dikaji. Sebahagian yang dikaji dalam, sebahagian besar lah yang dikaji dalam ilmu psikologi itu benar berkenaan dengan jiwa manusia. Dia bukan kajian tentang roh. Roh memang tak boleh dikaji lah. Nafs lain. Jadi begitulah maknanya kita ni banyak tak tahu. Jadi apa yang, sebab itu iman ni dalam bab akidah ni yang kita simpulkan kemas di dalam jiwa, termasuk yang asas tajuk buku kita ni, beriman kepada Allah, adalah beriman kepada perkara-perkara al-ghaibiyat, as-sam'iyat. Apa makna as-sam'iyat? Yang kita tahu daripada wahyu sahaja, yang kita dengar daripada wahyu sahaja. Mana boleh dikaji-kaji sifat-sifat Allah ni? Diperhatikan boleh. Kan mula-mula dulu dia dah bahagikan ada sifat-sifat yang boleh difikirkan, yang boleh direnung. Allah Maha berkuasa, boleh. Allah Maha berkuasa. Ada benda tak boleh. Kalau Allah Maha melihat, tak boleh, kan? Allah Maha mendengar. Kalau Allah Maha mengetahui, boleh. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tak boleh. Sebab itu hikmah kan dalam hujung ayat 11 surah Asy-Syura tu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apatah lagi dengan apa ni, Allah mencipta dengan dua tangannya. Kemudian perkara pertama tadi, Nabi Adam AS dalam nas disebutkan Allah menciptanya dengan tangannya. Kemudian yang kedua, Allah menulis kitab Taurat dengan tangannya. Engkau Musa telah dipilih oleh Allah dengan firman-Nya dan menuliskan kitab Taurat untukmu dengan tangannya. Jadi datang sifat-sifat begini, terus kita laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allah menulis dengan tangannya kitab ketetapan yang ada di sisinya. Ketika Allah telah melakukan penciptaan, membuat penciptaannya, dia menuliskan satu kitab ketetapan. Ketetapan ketentuan telah ditulis, qada dan qadar kan. Di sisinya, rahmatku telah mengalahkan ataupun mendahului kemurkaanku. Kitab itu ada di sisinya di atas arasy. Kemudian menanam syurga Aden dengan tangannya. Dan apa tu, itu kita tak ulanglah balik ya hadis tu yang kita telah pelajari bersama. Kemudian dalam hadis muka surat 319, dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, kemudian menggulung bumi dengan tangan kirinya. Riwayat ini dilemahkan. Okey, itu yang apa ni? Yang lemah tu, yang bila hadis tu lemah, maka ulama pertikaikan tu. Jadi sebab apa? Sebab hadis tu lemah, kemudian ada hadis yang lebih sahih, maka pakai yang sahih lah, kan? Itu gunanya kita nak belajar tentang hadis kan. Tengok yang muka surat 320. Dan daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis daripada Muslim, Sahih Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yang ni pun nak buat macam mana puan-puan? Nak fikir macam mana mimbar dari cahaya? Mimbar tu dibuat daripada cahaya. Lepas tu kita ni macam mana? Tak payah fikirlah benda-benda di akhirat tu kan. Sekadar namanya sahaja. Yang lain-lain tu dah tak sama. Sesungguhnya orang-orang yang adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sisi kanan yang Maha Rahman Azza wa Jalla, dan kedua tangannya adalah kanan. Iaitu orang-orang yang berlaku adil dalam masalah hukum dalam keluarga mereka dan apa yang ditugaskan kepada mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang adil. Nak berlaku adil ni memang susah kan? Memang susah. Jadi poinnya di situ dalam muka surat 320 tu berkenaan tangan Allah tu dalam Sahih Muslim, riwayat Nabi Muhammad SAW, utusan Allah. Nak cakap macam mana lagi? Kedua tangan tu biadaya, dua tangan tu kanan. Duduk diam sudahlah kita ni, beriman cukuplah, jadilah duduk tanya banyak-banyak, duduk petikai banyak-banyak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
Kemudian sebut pula dalam hadis-hadis ni tentang jari jemari pula tu. Kita buat macam mana puan-puan? Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahawa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menggenggam langit dengan jarinya, menggenggam bumi dengan jarinya, menggenggam gunung dengan jarinya, menggenggam pohon dengan jarinya, dan menggenggam makhluk-makhluknya dengan jarinya." Kemudian Allah berfirman, "Akulah raja." Maka Rasulullah SAW tertawa sehingga gigi geraham beliau nampak terlihat. Lalu baginda membaca ayat, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Agungkan Allah Al-Azim. Agungkan Allah macam mana? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Jadi agungkan Allah SWT ni, kita sucikan dia daripada segala kekurangan dan letakkan padanya segala pujian. Yang Allah nak banggakan dia tu memiliki arasy, dia tu beristiwa di atas arasy semua tu, dia nak kita beriman gitulah. Kan? Macam tu. Yang disebut tu kita beriman, kita agungkan, cuma kita tidak samakan Allah dengan makhluk sedikit pun. Gitu. Lepas tu kaki berkenaan dengan kaki ni ada apa ni, hadisnya berkenaan dengan neraka. Neraka Jahannam sentiasa berkata, "Masih adakah tambahan penghuninya?" Hingga Tuhan pemilik keagungan meletakkan kakinya di dalamnya. Kemudian neraka Jahannam berkata, "Cukup demi keagunganmu." Jadi kita tak boleh nak bayangkan lah kan. Tak boleh nak bayangkan segala terima. Kalau kita bayangkan tu terus makhluk, terus. Sebab tu kita kena compare dengan ayat Al-Quran tu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian sahab kan, muka surat 323. Betis. Yang ni pun nampak macam mana puan-puan? Berdasarkan ayat Al-Quran, kita dah bincangkan minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan. Yukshafu an saqin, itu betis. Yukshaf disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, tetapi mereka tidak mampu bersujud. Sebab apa? Sebab secara ringkasnya mereka sujud di dunia, rukuk dan sujud tu bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Jadi kalau bukan kerana Allah, kita dah belajar bab ikhlas. Ikhlas ialah melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana hendak mematuhi perintah Allah. Jadi kalau buat sesuatu bukan kerana hendak mematuhi perintah Allah, Allah tak terima. Jadi di akhirat besok tak boleh nak sujud. Jadi kerah macam sebatang kayu gitu je belakang kita. Tidak dapat sujud. Jadi kita dah bincangkan kalau dalam tafsir disebutkan dengan dua-dua. Satunya kerana apa? Yukshafu an saqin itu bermakna macam sisi lengan. Maknanya hari itu huru-hara. Satu, kita boleh terima kedua-duanya sebagaimana kata ahli tafsir yang mu'tabar kan. Ibn Jarir At-Tabari, siapa yang mengajar agama tak tahu. Ibn Jarir At-Tabari dengan Ibn Kathir memang tak munasabah lah. Kan tidak munasabah. Ibn Jarir At-Tabari dan Ibn Kathir menyebutkan tafsir Ibn Abbas sebagaimana keduanya juga menyebutkan riwayat hadis yang menafsirkan nas Al-Quran. Keduanya tidak mentakwilkan hadis selain dengan mengembalikannya kepada zahir hadis tadi. Yang tadi. Hadis mana tu? Hadis yang sahih. Yang tadi ayat Al-Quran. Hadis yang menjelaskan ayat Al-Quran tu. Ayat Al-Quran tu, yauma yukshafu an saqin. Pada hari betis disingkapkan. Jadi kalau kita nak faham ayat Al-Quran ni, kita tengoklah ada ayat Al-Quran lain. Oh tak ada. Tengok hadis, ada tak? Oh ada hadis yang menjelaskan. Kita tengok yang tu lah. Sebelum kita buat kesimpulan sendiri, sebelum kita huraikan dari sudut bahasa dan sebagainya, kena tengok hadis dulu. Perlu diketahui di sini bahawa mana tadi? Saya telah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuhan kita menyingkapkan betisnya. Tu. Maka kemudian bersujudlah setiap orang mukmin dan mukminah, sementara orang yang pernah bersujud di dunia kerana ingin dilihat riak dan didengar ataupun sum'ah tidak dapat bersujud. Lalu dia pergi juga untuk bersujud, tetapi belakangnya kembali lurus, jadi straight semula. Gitu. Jadi tengok perenggan yang terakhir tu, muka surat 324. Hal ini menunjukkan menurut pendapat keduanya, iaitu Ibn Jarir At-Tabari dan Ibn Kathir, tidak dapat pertentangan antara hadis dengan ucapan Ibn Abbas kerana situasi pada hari kiamat memang sangat mencengkam, dan hal itu tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyingkapkan betisnya. Gitu. Kemudian yang terakhir yang kita bincang sebelum ni berkenaan dengan istiwa. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Jadi setakat yang kita bincangkan sebelum ni, terjemahan yang pelbagai yang puan-puan ada tu, semuanya menterjemahkan Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, ikut yang asal. Dan kemudian kita bincangkan juga arsy itu bukan kerajaan, arsy itu makhluk Allah. Maha suci Allah, ya Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allah ni memang maha berkuasa, maha mengetahui. Tahu kita ni berkonflik tentang ni, kan? Sebab apa? Sebab apa perempuan? Arsy tu Allah bagi tahu siap-siap kepada kita. Ada 8 malaikat yang memikulnya dalam Al-Quran. Ya Allah, subhanallah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Allah yang maha mengetahui, tapi sedikit sebanyak kita faham. Arsy itu bukan kerajaan, makhluk, sehingga dipikul oleh malaikat. Sebut pula berapa malaikat? 8. Telinga dengan bahu. Berapa tahun? 700. Sana sampai bukanlah masa kita berbual-bual dengan family pun kita pun sebut yang tu kan. Kita sebut. Kerana apa? Kerana kalau kita kaji dari sudut sains, kan, dari sudut sains jarak cahaya kan, yang kita dapat gambar tu kan, kalau yang kita dapat gambar daripada apa ni, satelit kan, kamera tu yang kita nampak di angkasa raya tu, itu yang berapa tahun lamanya nak kita sebab dia punya cahaya ni dia bergerak kan, dia bergerak laju. Jadi malaikat ni dia berlaju daripada cahaya. Malaikat ni dia buat daripada cahaya, tapi pergerakan tu lebih laju daripada cahaya lah perempuan. Sebab dia turun kepada kita ni, kalau ikut hadis, pagi petang kan, subuh dengan asar. Untuk bawa naik ni, untuk bawa rekod kita kan, shift pagi dengan shift petang, shift malam. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa arsy itu ada malaikat yang memikulnya, dan mereka meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Ustazah, macam kita dalam taman terima ilmu ni, malaikat minta ampun juga. Ya? Sekarang ni. Mengampunkan kita, merendahkan saya. Terima kasih kepada malaikat. Tak payahlah kan. Kita ikut as-sunnah lah tu, nak ikut as-sunnah. Ya kan, kita berinteraksi dengan nas ni, kita berinteraksi dengan nas ni, nas Al-Quran dan hadis. Ya, kalau macam persoalan tadi, nak ucap terima kasih tu, tak, sekadar kita ucap tu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sahaja. Kalau tidak, dia akan jadi majlis lain pula lah. Dia akan jadi dia akan ada apa ni, amalan baru yang direka. Jadi lepas majlis ucapan terima kasih kepada malaikat kerana memayungi kita. Itulah masalah, bukan masalah lah juga kan. Jadi cukup sekadar tasyahud akhir itu kita hayati.
Kan? Tasyahud. Awal dan akhir tu bantu dalam tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera kepada kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh-saleh, termasuklah para malaikat. Cukup dia tu. Ada satu lagi kan dalam rukun iman tu, beriman pada malaikat. Beriman kepada malaikat. Okeylah. Sebab itu kita kan amalan-amalan kita ni kita kena bila kita sudah dewasa dan semakin tua. Lebih kita menghayati apabila kita belajar daripada sos dia. Latar belakang tasyahud tu mula-mula tu macam mana? Kan mula-mula kan dalam hadis tu. Kan jadi belajar hadis lain pula. Siapa yang belum dapat tasyahud? Tengok. Kan? Bukan yang tu. Nanti kejap Ustazah tengok kalau ada bahan. Oh, baru simpan balik semula tadi. Ada yang dah ready made. Kan kita belajar tasyahud akhir beberapa kali kan. Mula-mula saya nak bawa hadis kosong saja isi. Itu Ustaz nak bawa minggu depan, insya-Allah. Bawa minggu depan. Sebab baru je tadi tengok pagi tadi nak bawa ke tak bawa. Jadi tinggal sebab tak ingat tak bincang. Iaitu barang jadi banyak, kadang-kadang kita nak gunakan. Minggu depan insya-Allah dengan hadis tersebut. Tasyahud, asal tasyahud tu macam mana? Tasyahud minggu depan InsyaAllah. Ataupun tengoklah, nanti kita akan bincang juga macam-macam mana pun dalam beriman kepada malaikat. Banyak lagi ni, banyak lagi jilid yang belum dibincangkan. Anak Imah lah semalam dia balik, dia kata Ustazah dia kata jangan bising lah dalam kelas. Lepas tu betul tak Uli, dia kata kalau senyap dia dalam kelas tu malaikat lagu. Nanti kita bincang kemudian. Besarnya ukuran arash, pengagungan Allah SWT terhadap dirinya, bahawa dia bersemayam di atas arash. Itu muka surat 327. Saya diizinkan untuk menceritakan tentang satu malaikat itu yang besarnya ukuran arash. Ini ulang kaji sepintas lalu ni. Kemudian pengertian istiwa bersemayam di atas arash. Ini yang tajuk kecil yang akhir sekali kita bincangkan. Kita tidak tahu bagaimana Allah SWT bersemayam di atas arash kerana kita tidak mengetahui zat Allah SWT. Tetapi kita mengetahui erti kata istiwa dalam bahasa Arab. Istiwa maksudnya bersemayam di atas arash. Kemudian adalah perbincangan tentang pandangan yang mengatakan arash itu kerajaan. Kemudian istawa tu, bersemayam tu dia tak kata istawa tu bersemayam, tapi dia kata menguasai. Tapi dibangkanglah oleh para ulama ahli bahasa sendiri. Kenapa? Kerana istawa tu bukan makna menguasai. Istawa tu maknanya, kalau dalam bahasa Inggeris apa dia? Dalam bahasa Inggeris Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa
Apa dia dalam bahasa Inggeris? Kalau dalam bahasa kita bersemayam. Kalau dalam bahasa Inggeris apa dia? Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau muka surat 477 ayat 11 surah Fussilat, thumma stawa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma stawa ila samai wa hiya dukhan, then he turned straight to the sky. Thumma stawa, then he turned straight to the sky while it was a smoke. Mula-mula sekali. Terjemahan itu Taqi Osmani. Rose over. Ini Mahsin. Then he rose over. Istawa towards the heaven. Cuba kita tengok surah Taha tu. Surah Taha, terjemahan dalam bahasa Inggeris, ayat 5 surah Taha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Firmly established. Taqi Uthmani, the Rahman, Allah, the All-Merciful, has positioned himself on the throne. Maksudnya bersemayam lah, kan? Bersemayam bukan menguasai. Throne. Jadi mengikut para ulama tafsir, para ulama bahasa, istawa tu bersemayam. Jadi tak ada masalah lah perempuan, sebab kita bincangkan ni, datanglah macam mana sifat tu, kita beriman dan kita kepilkan dengan ayat dan zikir tadi. Macam tak ada susah tu, tak ada masalah. Okay. Kemudian hari ni baru kita masuk tajuk baru, tajuk kecil yang baru, muka surat 333. Ainallah. Ainallah. Pompom matahari terlalu kecil. Daripada galaksi, matahari tak nampak langsung pun. Puan Ruslina, berapa sistem suria dalam galaksi kita punya Milky Way tu? Ada berapa itu? Ada 9 planet. Bukan planet. Itu dalam sistem suria kita ada 9, ada 8. Sistem suria yang ada dalam galaksi kita. Yang saya baca dia ada antara 400 hingga 500. Sistem suria tu ada 400 hingga 500 dalam galaksi kita. Sebab itu kita punya sistem suria, bila kita tengok daripada galaksi Bima Sakti, Milky Way tu, yang kita ada matahari, 9 planet, semua tu duduk kecil gitu je, duduk tepi. Dia bukan dalam bar tu. Bar tu dia sedang pusing-pusing nak hisap masuk dalam black hole. Black hole. Matahari tu kecil sangat sahaja. Terlalu kecil. Jadi kalau itu kelebihan kita, umat akhir zaman ni, malaikat besar lagi lah. Tak boleh nak banding nak perempuan. Kalau 8 yang memikul arash tu, sebesar mana? 700 tahun satu. Bukan tahun kita lah. Kalau 700 tahun kita, gimana je? Sampai mana je? Tak sampai ke arashnya. Tu bila kita sebut betul lah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 33 kali tu banyak-banyak benda yang kita boleh ingat tentang ciptaan Allah lah. Memang Allah Maha Besar semua. Tapi Allah bersumpah dengan matahari. Allah kata kalau matahari itu berbarat, itulah yang kemampuan manusia umum-umumnya tahu benda tu je lah. Siapa sangat yang tahu tentang galaksi ni? Orang kita pun kalau kita tahu galaksi, kita tahu galaksi ni, usah gambar dalam galaksi. Planet pun dah ingat planet. Orang yang sekarang dulu tak ada. Yang sekarang pun tak semua tahu. Sebab macam mana baca dalam tu pun
saya baca rencana tu pun dia beritahu maknanya banyak lagi. Banyak lagi. Ya. Hanya Rahsia. sebab itulah 7 lapis langit tu tak tahu mana lah ya Allah. Bolehlah kita anggarkan, tapi syurga tu berlangitkan arash. Arash tu syurga, maksudnya syurga tinggi dah tu. Antara takkan dalam hadis tu, syurga yang dia ada tingkatan kan, ada syurga kelas first class, second class. Antara kelas-kelas tu seperti kita tengok bintang di langit tu, jauhnya. Dan syurga tu sendiri berlangitkan arash. Arash tu satu sistem lain, tak tahulah bersama mana malaikat tu yang memikulnya. Gitu. Lepas tu kita nak pertikaikan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ada benda yang kita boleh kaji. Apa yang ada dalam Al-Quran ni, kalau berkenaan dengan makhluk, bolehlah kita kaji. Dibuka peluang untuk kita kaji. Contoh Nas, kita kaji Nas kan, kita kaji. Bolehlah buat kajian tentang cakrawala yang kita boleh, selagi boleh hantar apa tu, satelit ke, kamera apa-apalah, semua boleh hantar, pergilah hantar. Tapi tak sampainya ke arash, jauh, kursi pun tak sampai. Ada benda yang boleh kita kaji. Yang sekeliling kita, makhluk, boleh nak kaji cacing ke, ameba, boleh. Tapi nanti sudah beritahu yakin betul sebab bila berada macam contohlah 30,000 kaki pun kita buang oksigen. Kalau dia Nabi direct kita betul yakin. Tak ada pun dah. Tak ada pun dah. Pada saya tak ada fikir. Tak ada kena maksudnya. Ya. Kita sekadar ialah mana kita percaya. Kan sebab itulah cara pengarah ni menarik sangat kan. Menarik. Bawa kita kepada beriman kepada, walaupun bincang tentang beriman kepada Allah baru, tapi direct semua benda tu kan. Semua rukun-rukun iman tu telah dilibatkan. Mana boleh kita pecah-pecahkan, belajar satu dulu, lepas tu baru percaya kepada malaikat. Tak boleh, sebab dia sekaligus semuanya. Gitu. Cuma susun pengajian tu, percaya beriman kepada Allah dulu kan, secara detail itu. Macam ni kan, secara yang tajuk mengenal Allah ni kan. Jadi mula-mula tu kita kenal Allah tu melalui ciptaan Allah. Kalau macam pada saya, ciptaan Allah tu kita boleh fikir. Macam kan, macam tentang lebah. Jadi kita bila apa ni, macam apa di kata lebah tu melihat warna tu tak sama dengan kita. Jadi benda tu kita boleh fikir, kita boleh kaji. Tapi kalau macam ni, kata Allah ada wajah. Wajah. Jadi kita tak nak fikir. Tak boleh. Kena beriman. Itu maksudnya beriman. Betul lah, maksudnya pengarah pun dibawa slow-slow kan. Mula-mula macam ni. Mula-mula kita bagi tahu. Mula-mula dia bagi tahu sos sumber iman kita ambil kat mana. Tak boleh daripada pemikiran manusia. Kena ambil daripada wahyu. Macam awal-awal tajuk ni kan, subtopik apa ni, subtopik mengenal Allah ni, mengenal Allah melalui apa ni, naswah ni. Maknanya awal-awal tu kita tahu dah. Maknanya kita bagi pada itu. Satu yang boleh akal kita sampai. Yang satu akal kita tak boleh sampai. Ni sekarang kita sedang bincangkan tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah ni tak boleh nak fikir lah. Melainkan yang memang yang umum kan dia dah bagi kan, yang maha berkuasa, tentulah Allah maha berkuasa, itu boleh kita fikir. Tapi kalau sifat-sifat yang khusus macam ni tak boleh. Kita kena beriman sahaja. Dan kita kaitkan bila datangnya hadis-hadis tu berkenaan dengan malaikat pun tu baru makhluk Allah, kita nak fikir lapang pikul lagu mana. Tangan, kalau disebut tangan malaikat pun tak sama lah dengan tangan orang. Sayap malaikat ada 600, cuba ke dengan sayap burung, tentulah tak sama. Contohkan dia pikul tu pikul macam mana. Kalau sebut bahu malaikat lagu mana? Pikul atas mana? Taklah, maksudnya kita boleh lah bercerita kan. Dia jadi tak boleh kan benda-benda baik ni. Dan untuk menguatkan, menghilangkan syak kita, ragu-ragu kita, dah lagu mana kan, macam mana yang baik-baik tu, tak sudah fikirlah. Kalau tak datang ragu-ragu macam tu kan,
Cuba kita tengok contohnya, apa manusia ni percaya tentang perkara-perkara gaib. Dia reka macam-macam. Dewa macam-macam. Bubuh tangan, bubuh mata tambahan dan sebagainya. Dia nak juga kepada benda. Kalau kita tak terima benda-benda gaib yang dinyatakan dalam sumber wahyu daripada Allah SWT, manusia ni dia juga percaya kepada benda-benda gaib yang mereka fikir sendiri. Dia fikir sendiri. Kalau ikut agama Hindu yang di bawah-bawah ni dia makin berkembang lah, kepercayaan tu semakin berkembang. Kita situ lah, tetap itu lah. Dia tak berkembang. Ada 3,000 dewa-dewa. Tuhan tu 3. Asal lagi Tuhan 1, lepas tu jadi 3. Lepas tu bawah tu ada lagi dewa-dewa yang lain. Rekaan aku tu dewa tu. Kalau Kristian apa tu? Pari-pari tu nak buat dalam kategori apa? Kita dah siap kan? Percaya benda gaib ni ada syaitan, ada malaikat. Kan Allah. Tu. Syaitan, malaikat. Benda gaib ni syaitan, jin kan? Syaitan, jin, malaikat tu lah. Lepas tu kalau sebut pari-pari nak buat dalam kategori apa? Bidadari lain. Bidadari bukan pari-pari. Pari-pari tu tiba-tiba mari tu. Bunyian jin. Boleh ke kita letak dulu pari-pari dalam ni, bawah ni? Letak pari-pari bawah ni. Jadi kalau yang bukan Islam dan Muslim, kalau dia percaya kepada pari-pari, nak kena buang lah tu. Nak delete pari-pari tu ada bawah dia tu. Satu kerja pula ni. Macam mana nak terangkan? Memang tu. Mula-mula kena terangkan dulu perkara yang rukun-rukun iman tu. Malaikat tu siapa? Yang datang tu, yang kalau datang dalam bentuk jelmaan kan. Puan-puan bayangkan kalau gambar-gambar kan, gambar-gambar sembahan lah, gambar-gambar sembahan. Contoh yang ada banyak tangan tu kan, yang ada banyak mata tu kan, dia boleh keluar menjelma. Keluar daripada gambar tu menjelma. Tu hidup-hidup gini. Macam mana Puan Zariha? Ini diceritakan oleh saudara kita. Betul Ustazah, yang dia boleh keluar. Dan begitulah kalau macam Sami kan, masa dia menurun kan, dia memang kepuja jin. Kalau tak puja Allah, puja makhluk, jin lah, syaitan lah. Masa apa ni kita panggil, masa menurun tu kan, lidah Sami itu jadi panjang. Macam mana Puan Zariha? Tengah video dia kan. Jin ni dia boleh buat macam-macam. Tak sabarlah masuk dalam buku Alamul Jin wa Syayatin. Nanti dulu muka surat 333. Tajuk kita hari ni Aina Allah, di mana Allah. Akhbarana subhanahu wa ta'ala annahu fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa dia di langit, bersemayam di atas arasy. Tapi sama ke dia di langit dengan bintang di langit? Siapa kata sama? Tak kenalah gitu dengan tuntutan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tapi oleh kerana kita nak kata dia tak sama dengan makhluk, kita pun nak nafikan dia tak bersemayam atas arasy, dia tidak di atas langit. Tak boleh lah macam tu. Yang kena betulkan kita. Nak betulkan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu, surah apa tu? Surah Al-Mulk. Ini yang dibaca hampir setiap malam. Bagi orang-orang yang sentiasa melaziminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aamintum man fis samai an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit? Man fis sama. Lepas tu? Man fis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit? Sekali lagi, am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Tinggi ya nilai iman iman. Rasulullah SAW juga memberitahu kepada kita tentang Allah SWT, bahawa dia ada di langit, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian mempercayaiku sementara saya adalah kepercayaan yang ada di langit, yang setiap pagi dan petang berita langit datang kepadaku. Wa ana aminun man fis samai ya'tini khabarus sama sabahan wa masala. Kemudian satu lagi hadis jariyah tu. Rasulullah SAW mengakui keimanan seorang hamba wanita ketika dia memberitahu kepada baginda SAW bahawa Allah SWT ada di langit, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dan Sunan Abi Daud bahawa Muawiyah bin Al-Hakam memukul seorang budak wanita, seorang hamba wanitanya kerana lalai menjaga kambing-kambingnya. Lalu dia menyesal dan datang kepada Rasulullah SAW dalam penuh penyesalan. Litaqsiriha fil ala aunamihi thumma nadima. Faja'a ila Rasulullah SAW nadiman yasta'inu fi i'tatiha. Jadi bila menyesal tu, dia rasa nak bebaskan hamba dia tu, Kemudian Rasulullah SAW memanggil hamba wanita itu dan bertanya kepadanya. Nabi SAW tanya kepada hamba tu, Aina Allah? Di mana Allah? Qalat, hamba tu jawab, fis sama, di langit. Qala man ana? Nabi SAW tanya, siapa saya? Saya ni siapa? Qalat, jawab dia, anta Rasulullah, kamu ni utusan Allah. Sesalah dulu tu. Nabi kata kepada siapa? Kepada Muawiyah tadi tu, merdekakanlah wanita ini kerana dia adalah orang yang beriman. Kalau daripada hadis ni, riwayat Muslim dan Abi Daud, hadis ni maknanya cukuplah dengan iman macam tu. Kemudian Rasulullah SAW juga telah memberikan petunjuk kepada orang yang sakit untuk mendoakan dirinya sendiri atau meminta saudaranya untuk mendoakan dirinya dengan doa yang berikut ini. Yang di dalam doa itu terdapat nas yang menunjukkan bahawa Allah ada di langit. Allah di langit. Rabbana Allah alladhi fis sama. Tuqaddasu ismuka. Tuhan kami Allah yang di langit, maha suci namamu, perintahmu ada di langit dan bumi, sebagaimana rahmatmu ada di langit, dan jadikanlah rahmatmu itu di bumi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, Engkaulah Tuhan orang-orang yang baik. Turunkanlah rahmat di antara rahmat-rahmatmu dan ubat di antara ubat-ubatmu di atas penyakit ini sehingga sembuh. Banyaklah doa-doa ni yang dalam Sahih Bukhari pun kita tak photostat semua lagi. Gitulah nak bagi tahu. Tapi maknanya berdikit-dikit lah. Datang satu, kita ambil satu. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih.
kasihilah siapa yang di bumi, maka kalian akan dikasihi oleh yang ada di langit. Doa bahasa Arab, Tuhan kami Allah yang ada di langit. Rabbana Allah alladhi bis sama. Yang dalam ni tak ada teks Arab kan. Tak apa, nanti insya-Allah nanti kita bincangkan tentang doa-doa yang selebihnya. Makna kaunuhu fis sama, pengertian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada di langit. Pengertian apa makna Allah di langit? Pengertian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada di langit bukan bererti fizik langit itu, fizikal langit itu mengitari dan meliputi Allah, tetapi yang dimaksud dengan langit adalah tinggi dan atas. Allah SWT telah menyifati dirinya sendiri bahawa dia maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar, sebagaimana firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini baru kursi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Langit dan bumi, aras tu lagi besar makhluk Allah kan. Memang tidak ada keberatan bagi Allah, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberitahu bahawa dia ada di atas hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut pada Tuhan yang di atas mereka. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang berkuasa di atas sekalian hamba-hambanya. Dan juga dalam pujian Rasulullah SAW kepada Tuhannya dalam doanya, dan engkau tiada sesuatu pun yang ada di atasmu. Wa anta falaysa fawqaka syai'. Wa anta falaysa fawqaka syai', dan engkau tiada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan Zainab membanggakan dia. Zainab ni isteri Nabi SAW. Sebelum tu dia isteri kepada Zaid bin Harithah kan, Zaid bin Harithah. Zainab radhiyallahu anha membanggakan dirinya di atas isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain. Kalau kita baca tentang Ummahatul Mukminin, adalah sedikit sebanyak cemburu, konflik dan sebagainya tu adalah Islam. Jadi Zainab ni benda yang dibanggakan ialah kerana kenapa tu? Keluarga kalian yang mengahwikan kalian. Dia bagi tahu kepada isteri-isteri yang lain tu, keluarga yang kahwinkan mereka, sementara saya dikahwinkan Allah SWT langsung dari atas langit 7. Memang betul lah, sebab turun ayat Quran maksudnya gitu. Dan tidak mungkin bagi seorang Muslim yang memahami akidahnya dengan pemahaman yang sebenarnya menganggap bahawa Allah di atas langit. Maksudnya adalah bahawa langit itu meliputinya dan bahawa dia ada di dalam fizik langit. Bukan macam tu, tak ada macam tu. Siapa yang faham macam tu? Salah tu. Di langit, di atas. Bukan maknanya macam kalau kita kata bintang tu, dia langit tu meliputinya. Langit mana penghujung langit? Di atas. Maha suci Allah daripada semua itu. Bagaimana tidak, sementara seluruh langit tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Allah SWT. Langit itu kan makhluk Allah. Wassamawatu maqwiyatun biyamini. Ayat 67 surah Az-Zumar. Dan langit pada hari kiamat digulung dengan tangan kanannya. Langit semua sekali tu as-samawat. Jadi dia tu atas berbanding dengan makhluk-makhluknya yang lain. Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub, iaitu pada hari kiamat kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi gitu je. Tak ada bendanya kita ni. Kalau langit kertas kita tak tahulah apa. Apa tak tahulah kita ni. Debu-debu gitu je. Memang dah Allah buat kita kan
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah tu. Mujurlah dia buat kita. Adalah kita ni nama. Kan? Puan Izzah, Puan Azrina. Adalah kita ada anak-anak. Kadang orang tak ada anak pun cukup. Dah juga sekurang-kurangnya ada. Bolehlah kena langit, kena bumi, kena nasi, kena ikan tau. Satu nikmat. Banyak nikmat, bukan satu lah dalam kehidupan ni. Apa-apa pun la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur akan dinampakkan nikmat. Macam bila buat juga belajar ni, sebab kita tak dengar ustaz cakap kalau kita kata Allah menangis semua tu kan macam kafir. Tak. Kita tak kata ni. Kita hanya baca ayat Al-Quran dan hadis sahaja. Bila kita baca tafsir terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran tidak kata pada benda yang tepat. Contohnya dia kata pada Allah Sebab tu dalam genggaman kuasanya dan langit ke gunung dengan kekuasaan. Sebab itu kita buka banyak terjemahan. Kalau bahasa Inggeris dia kata right hand. Tapi jadi bila terjemahan Al-Quran tak menyatakan sebenar, jadi orang akan kata kita belajar salah. Salah apanya? Belajar Al-Quran ni guru dia tu kena tahulah bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab tak boleh lah ngajar Al-Quran. Nak terjemah tu macam mana? Memang kita tak boleh bergantung pada terjemahan satu saja. Kena tahu Arab tu asal dia apa. Itulah orang belajar agama ni kena ambil bahasa Arab, komunikasi bahasa Arab tinggi. Lepas tu basic lah di SPM. Lepas tu belajar lagi. Masuk universiti belajar lagi bahasa Arab. Keluar belajar lagi bahasa Arab. Dia bukan kata bahasa Arab komunikasi saja. Tak, semua belajar. Jadi maksudnya macam tu. Kita tengok sekarang ni kita nak menghargai apa yang diyakini oleh para salafus salih. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Kalau kita tuduh akidah salaf tu salah, ni kita telah condemn, kita telah menyalahkan generasi yang terbaik. Bahaya apa? Bahaya. Sedangkan mereka lebih baik daripada kita. Jadi kalau kata takwil sekalipun, kita kena tahu juga. Kalau kita tak nak pun, kita kena tahu inilah cara mereka faham. Dan mereka itu lebih baik daripada kita. It's up to you. Last kali tak ada kata benda it's up to you. Tapi yang kita baca ni, baca apa ni? Ada hadis kan, gitu. Tapi sekarang Dan fahaman dia falsafah syar'i. bercanggah tadi, kita akan buka pada terjemahan bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris lebih straight to point. Kalau macam ni orang akan kata Tak semua, ada je bahasa Melayu yang straightforward. Bukan straightforward, maksudnya dia ambil yang asal tu. Sebab ni pun Sasa, kalau kita tengok sekarang ni, Quran nanti kan dia buat terjemahan yang berkata dan kemudian tu terjemahan mafhum. Lain. Jadi kalau kita tengok perkata tu, dia memang jadi tak sama dengan mafhum. Sebab kalau kita tengok perkata dia lebih tepat lah. Memanglah disebab perkata tu. Perkata tu. Jadi bagi orang yang mengajar, bagi ustazah yang mengajar ni, ustazah tak tengok perkata tu saja. Tak tengok terjemahan pelbagai tu sahaja. Kita tengok tafsir dia pula. Tafsir. Kitab-kitab tafsir. Untuk bertafsir tu banyak. Dia terang satu-satu kadang-kadang tu makna satu perkataan tu kan yang jadi macam muskil tu kan. Macam dia akan terang satu-satu. Jadi kalau kalau kita baca tafsir, kita tengok tu, kita tahulah yang terjemahan ni ambil pandangan yang mana, terjemahan ni ambil pandangan yang mana bila kita baca tafsir. Tapi tafsir tu dia bukan bahasa dia lah. Kalau kita nak kelas kita ni belajar satu tafsir, bolehlah tafsir Ibn Kathir. Tapi sebenarnya tafsir banyak. Kalau nak belajar tafsir saja pun memang penuh lah. Kelas tu seminggu, bukan sekadar seminggu, pagi, petang, siang, malam. Pagi ni tafsir Ibn Kathir, lepas tu At-Tahrir wa Tanwir, esok At-Tabari pula. Tafsir saja, banyaklah bendanya. Gitu, kalau nak belajar satu-satu. Macam tu. Maksudnya ini ialah
pegangan salafus saleh. Berdasarkan ayat Al-Quran hadis. Okay, cuba kita tengok muka surat 336 tambah lagi, banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Kita macam ni ya perempuan, yang salah bukan apa ya, kadang-kadang tu tuduhan tu yang berat sangatlah kepada salafus saleh ni. Salafus saleh ni generasi yang terbaik. Kita kena tahulah, kalau kita tak nak pun, inilah pahaman mereka. Mereka samakan Allah dengan makhluk ke? Apa tak samakan Allah dengan makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Macam tu. Tak apalah kita tu korban perempuan, tapi kita sayang kepada generasi terbaik yang dididik oleh Rasulullah SAW. Gitu. Yang takwil tu dia nak menyelesaikan masalah. Masalah. Orang yang terlalu apalah, banyaklah sebab-sebab dia tu. Banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Sangat banyak sekali dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahawa Allah SWT di langit, di atas hamba-hambanya dan menguasai mereka. Dan perempuan kalau yang ni, cuba tu perempuan tengok kan, amintum man fis sama. Direct itu amintum man fis sama. Adakah kamu berasa aman kepada dia yang di langit? Direct tu, man fis sama. Tadi dari sudut perkataan tu direct. Yang pertama, dalil-dalil menunjukkan secara jelas bahawa dia di atas langit. Dalil-dalil ini telah kita sebutkan sebelumnya. Yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan bahawa dia bersemayam di atas arash. Itu dalil juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan? Saya sambil-sambil nak recall nama balik ni. Kadang-kadang tu tak mari nak sebut. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa dia bersemayam di atas arash. Dalil-dalil ini juga telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, dalil-dalil yang menunjukkan bahawa dia maha tinggi dan bahawa dia berada di atas hamba-hambanya. Beberapa di antara dalil ini telah kita sebutkan. Yang keempat, nas-nas yang menunjukkan bahawa sebahagian di antara makhluknya berada di sisinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang yang mati syahid, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahawa mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Nas-nas yang menunjukkan hal ini sangat banyak sekali. Nas-nas yang memberitahu tentang diangkatnya ataupun naiknya beberapa hal kepadanya, seperti ayat-ayat yang jelas menyebutkan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, seperti firman Allah, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Tapi Allah tak samalah dengan makhluk Tapi maknanya dia tu di langit. Dia tu tinggi di atas hamba-hambanya, di atas makhluk-makhluknya. Juga ayat-ayat yang menunjukkan diangkatnya amal-amal kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh yang dinaikkan. Siapa yang bawa ni perkataan-perkataan baik? Itulah catatan amalan kita tu yang dibawa naik. Ni malaikat. Lepas tu naik tu. Si malam, si pagi. Patut Allah tanya pula kepada malaikat tu kan, hamba-mu tadi, Puan Hawa tadi, masa pagi tadi tu, masa mu naik tu, tinggal dia tu, dia buat benda tadi. Contoh kan? Sahih. Hadis sahih. Hadis yang sahih. Termasuk, tapi tak adalah Puan Hawa dalam tu kan, nanti Puan Hawa nak kata hadis. Contoh hamba yang kamu tinggalkan, hamba aku tadi tu termasuk nas-nas yang memberitahu tentang naiknya roh-roh kaum mukminin. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Nas tersebut menunjukkan bahawa pintu-pintu langit itu hanya dibuka untuk orang-orang beriman. Banyak hadis-hadis yang menafsirkan dan menjelaskan hal tersebut.
Termasuk juga adalah firman Allah SWT tentang naiknya para malaikat kepadanya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat-malaikat, malaikah ni malaikat-malaikat. Mana tadi ya? Salah nak terangkan tadi. Sekejap. Itu dia. Okey. Jadi malaikat-malaikat dan Jibril. Ta'rujul malaikatu warruh. Roh di sini dalam ayat 4 surah Al-Ma'arij ni bukan roh orang mati dah. Jibril alaihissalam. Al-malaikah tu plural, malaikat-malaikat. Single dia malak. Plural, jamak. Malaikat-malaikat, malaikah. Malaikah ni malaikat. Kita terjemahkan sebagai malaikat kan. Kita pun pluralkan dia lagi, malaikat-malaikat. Malaikah tu dah plural. Jamak bagi malak, satu malak. Tapi kalau kita sebut dalam bahasa Melayu malak jadi malaikat. Tak faham langsung dah kalau sebut malak. Kita dah jadi istilah kita malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat turun. Malaikat-malaikat. Tapi malaikah tu sebenarnya dia dah jamak, plural. Termasuk di antaranya adalah berita yang dia sampaikan tentang turunnya para malaikat. Dan firman-Nya, yunazzilul malaikata birruhi min amri. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintah. Juga penjelasan tentang turunnya kitab-kitab. Gini tengok ayat 2 suratul Nahl itu. Suratul Nahl itu yunazzilul malaikata birruhi min amri. Jadi di sini cuba puan-puan buka. Dia sebut situ terjemahan dia macam mana? Dengan membawa wahyu kan? Ni nombor 6 tu, poin nombor 6 muka surat 338. Termasuk di antaranya adalah berita yang dia sampaikan tentang turunnya para malaikat. Ni dalam Al-Quran Allah bagi tahu kepada kita, malaikat-malaikat tu turun. Birruhi min amri. Jadi birruh di sini itu makna apa? Roh tu bukan malaikat Jibril dah pula. Ayat sebelum tu roh tu maknanya Jibril. Roh untuk ayat yang seterusnya tu suratul Nahl itu dia bukan masuk malaikat situ. Bukan gini asalnya kalau ikut terjemahan ni wahyu kan, dengan membawa wahyu. Dengan membawa wahyu. Cuba puan-puan buka terjemahan puan-puan tu. Bagi suratul Nahl ayat 2. Kita bincang sikit ayat ni. Muka surat berapa? Berapa? 267. Surat 267. Apa makna roh di situ? Terjemahan puan-puan. Wahyu kan? Wahyu. Kita ambil secara ringkas lah. Kalau buka tafsir lagi lah panjang. Kita ambil ringkas saja. Dia menurunkan malaikat yang membawa wahyu dengan perintahnya. Jadi malaikat yang bawa wahyu tu siapa? Jibril. Walaupun disebut malaikat-malaikat, tapi yang dimaksudkan di sini ialah malaikat Jibril yang membawa wahyu. Cuma wahyu tu al-malaikah birruh. Maksudnya malaikat yang membawa wahyu, roh. Kenapa wahyu tu dinamakan di sini dalam ayat ni sebagai roh? Wahyu tu disebut dengan perkataan roh. Kenapa? Itu yang dibincangkan oleh para ulama. Selain daripada roh tu, dia adalah gelaran bagi malaikat Jibril. Tapi di sini sebab ayat ni dia menurunkan malaikat membawa wahyu.
Begitu terjemahan puan-puan? Begitu ke? Dia menurunkan malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya. Gitu. Tapi wahyu tu disebut dengan perkataan roh. Kenapa? Kerana wahyu ni menghidupkan jiwa yang mati. Wahyu ni umpama roh yang menghidupkan jiwa yang mati. Nafs ni dia akan mati kalau tak ada wahyu. Sebab dia memerlukan keperluan nafs ialah ingat kepada Allah. Dia nak benda-benda agama tu. Kerana wahyu menghidupkan jiwa yang mati. Kerana wahyu dinamakan sebagai roh kerana wahyu umpama roh yang menghidupkan jiwa yang mati. Jiwa yang mati. Kalau kita nak keterangan lagi, malaikat apa ni? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Situ roh dengan makna malaikat. Dengan malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Itu malaikat-malaikat pun turun sebab dia sekarang ni perkataan. Kalau di situ war-ruh, sini bir-ruh. Haraf jar tu lain-lain. Dia membawa makna yang lain. Ya, dan malaikat Jibril disebutkan di situ. Kalau di situ maknanya kenapa Allah SWT sebut roh tu separate maksudnya berasingan dengan malaikat yang lain sebab menunjukkan keistimewaan dia tu. Di sini bir-ruh, roh tu dengan makna wahyu. Gitu. Haraf jar. Makna dia jadi lain. Sebab roh tu pun boleh banyak makna. Allahumma salli ala Muhammad. Satu lagi Ustazah nak bagi tahu tadi kan. Ni tadi kan ayat 2 surah An-Nahl. Yunazzilul malaikata birruhi. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya. Ala may yasha'u min ibadihi. Kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Puan-puan, kalau benda ni dibaca oleh orang yang nak menyelewengkan agama, dia boleh katalah malaikat tu bawa wahyu kepada sesiapa yang dikehendakinya, termasuklah saya. Habis cerita. Tak bolehlah kita kena belajar agama ni menyuruh, tak boleh pakai ayat ni saja. Kena bawa lah Nabi tu, Rasul Nabi Muhammad SAW tu penutup Nabi-Nabi. Apa makna Nabi? Nabi ialah orang yang diberikan berita gaib kepadanya, yang diturunkan wahyu kepada dia. Tak ada dah. Tapi yang ajaran-ajaran sesat tu dia dakwa gitulah. Kan dia mimpi semalam. Mimpi. Dia ni jadi Nabi pula dah. Jadi yang dimaksudkan sini may yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya ialah para rasul, para nabi yang telah berlalu, dah tak ada orang lain. Macam tu. Kemudian Ustazah nak fokuskan di sini, nak bagi tahu berkenaan dengan ayat Quran yang menjelaskan tentang bahawa tentang wahyu ni menghidupkan jiwa yang mati. Ayat lain. Mayitan. Saya tak buka tadi. Ni. Tengok surah Al-An'am ayat 122. Surah Al-An'am ayat 122, muka surat 143. Muka surat 143.
Muka surat 143, surah Al-An'am, ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa biqarijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati dah, kemudian kami hidupkan, mati siapa kok mati dah, lepas tu Allah hidupkan semula. Dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Adakah sama dengan orang yang mati, lepas tu hidup, lepas tu kami beri cahaya kepadanya, cahaya yang terang. Lepas tu dia bawa cahaya tu lah berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Adakah sama dia tu dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Bila tanpa panduan wahyu, siapa-siapa pun dia rasa molek sama boleh buat. Gitu kan? Jadi wahyu yang datang memberi keterangan kepada kita, memberikan keterangan, penerangan, memberikan cahaya kepada kita. Tengok dalam terjemahan puan-puan mungkin pelbagai. Yang ni terjemahan apa tu kita kata pimpinan Ar-Rahman. Dan adakah orang yang mati dalam kurungan hatinya dengan kekufuran, kemudian kami hidupkan dia semula. Hidupkan semula tu dengan apa? Dengan hidayah petunjuk. Hidayah petunjuk tu mari mana? Daripada wahyu. Tu makna dia. Jadi roh tadi tu dengan makna wahyu. Kenapa? Kerana umpama sebagai roh, sebab dia tu macam memberikan kehidupan kepada jiwa yang sudah mati. Jiwa yang mati ni siapa? Jiwa yang bagaimana yang mati ni? Tidak dapat petunjuk daripada wahyu. Katalah apa pun. Duduk situ kalau tak mampu terima wahyu. Jadi dalam ayat 122 ni menarik kan puan-puan. Bahasa Al-Quran ni indah, tapi kena faham molek lah. Berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, berdasarkan para ulama yang mu'tabar. Jadi yang bawah tu sangat menarik. Jadi kalau tanpa bimbingan wahyu, dia akan tetap tinggal dalam gelap gelita. Tak boleh keluar lah. Nak keluar mana tak ada cahaya. Macam orang mati tak ada roh, duduk situ lah. Maknanya kalau kita ni tanpa wahyu, macam duduk dalam kegelapan, tak dapat keluar. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ni. Al-Quran yang kita pelajari, hadis-hadis yang kita pelajari dengan disiplin yang betul. Dia adalah cahaya yang dapat mengeluarkan kita daripada kegelapan. Gelap pun kalau tanpa wahyu ni. Wahyu ni lah yang mencerahkan kepada kita. Kita ni kalau nak cahaya benda. Ni daripada wahyu. Kita ni kalau nak buat supaya molek dalam kehidupan kita, nak kahwin lagu mana, nak bisnes lagu mana, apa benda yang boleh, apa benda yang tak dipakai, sini. Wahyu yang mencerahkan kepada kita. Kemudian dalam jiwa kita, nak bersihkan jiwa, nak kena bertapa kan? Silap bertapa turun benda lain, buat bagi ajaran lain. Tak, dia kena mencucikan jiwa, kita kena ikut cara yang diajarkan dalam wahyu. Nak kena ikhlas, kena takwa, sabar dan sebagainya. Kan wahyu tu mencerahkan. Dia umpama roh. Kita balik semula. Itu asalnya kita nak bincang tentang Allah SWT dalam Al-Quran memberitahu kepada kita tentang dia menurunkan malaikat. Malaikat ni adalah penduduk langit. Allah SWT fauqa ibadi. Dia lebih di atas daripada hamba-hambanya. Itu nombor 6 kan. Juga penjelasan tentang turunnya kitab-kitab di bawah sekali muka surat 338.
Al-Quran juga menjelaskan. Al-Quran ni kalam siapa? Kalam Allah. Allah lah yang menjelaskan. Bila kita sebut Al-Quran menjelaskan, siapa yang menjelaskan? Allah lah menjelaskan kepada kita tentang turunnya kitab-kitab seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan inilah Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkati. Turun maknanya daripada atas ke bawah. Atas ke bawah. Itu. Dan kalau kita anggarkan dengan bumi kita ni duduk atas ke duduk bawah? Sebab sekeliling kita ni atas kan? Kita je bawah, sekeliling kita ni atas. Kita golek dah, musim tu kan? Tak, maknanya lenggok atas musim kau ni buat atas. Kan? Kalau tembus, kalau kita duduk atas ni, atas bumi. Kalau tembus bawah, atas juga. Itulah maksudnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Pada ciptaan Allah ni pun kita tak mampu nak fikir atas bawah tu. Dia ikut kajian sains angkasa, astronomi, maknanya satu ketika dia akan lepas dah daripada kita panggil apa, orang yang belajar fizik. Siapa cikgu fizik? Payah nak cari cikgu fizik di kalangan wanita, betul tak? Ya, cikgu fizik ada. Siapa cikgu fizik? Cikgu tak. Dia kimia. Kimia biasalah perempuan. Fizik ni biasanya orang lelaki minat pasal dia benda kering. Maksudnya kita bila keluar daripada alam ni, kita dah tak terikat dengan apa ni, daya, momentum, jarak, masa. Bila kita keluar saja daripada bumi pun tak berkait dah dengan masa kita. Kan? Masa orang lain pula. Itu pun ya Allah tak mampu difikirkan. Bolehlah fikir tapi lambatlah nak dapatkan semua tu. Sikit-sikit Allah buka kepada kita. Macam tu. Kemudian yang ketujuh, termasuk yang menunjukkan hal itu adalah ketika mengangkat tangan dan pandangan ke atas ketika berdoa. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Setiap orang bila ditimpa sesuatu masalah, maka ia akan mengangkat kedua tangannya ke atas dan memohon kepada Allah. Demikian pula dengan mengangkat pandangan. Terdapat riwayat tentang hal itu dalam doa setelah wudhu. Termasuk di antaranya adalah isyarat dengan jari Rasulullah SAW ke atas, sebagaimana dalam hadis tentang Haji Wada'. Haji Wada' beliau ketika mereka menjawab, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan, menunaikan tugas dan memberi nasihat. Lalu beliau mengangkat jari telunjuknya ke atas dan mengarahkan kepada orang-orang sambil bersabda, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah. Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ketika bila anda ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang dalil-dalil dan perkataan ulama salaf dalam masalah ini, jadi bolehlah merujuk kepada kitab-kitab yang berkenaan. Habis sikit lagi, ketika Allah tidak bertentangan dengan kedekatannya. Sebab kita ni kalau kata kan Allah tak sama dengan makhluk. Kita kata kalau kapal angkasa di langit, dia tak dekat dah dengan kita. Pasal dia tu kapal angkasa, dia makhluk. Jadi Allah di langit tak sama dengan makhluk. Allah di langit tapi dia dekat dengan kita. Apa problemnya? Masalah apa? Kita ni yang masalah lah kalau kita fikir benda-benda nas ni, kita fikir sama dengan makhluk. Nas tu sebut tentang Allah, bukan sebut tentang makhluk. Dah, bapa Allah di langit, dia kata dia dekat dengan kita. Apa ya? Apa masalahnya? Dia di langit lah. Dia dekat dekat lah. Gitu je lah. Betul? Boleh? Allah SWT maha dekat dan maha mengabulkan permohonan, maha mendengar. Kita duduk jauh tak dengar. Kan? Duduk jauh tak dengar. Allah bukan makhluk. Allah maha dekat dan maha mengabulkan permohonan orang yang memohon ketika memanjatkan doa. Allah SWT juga mengetahui kata hati dan munajatnya. Tak payah kabur, Allah tahu dah. Dia doa semasa susah kan, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Puji dia je, Allah tahulah kita susah kan. Dia jadi mustajab doa. Tak bagi tahu apa masalah kita. Cuma kita
kita ikut sunnah Nabi baca yang tu ketika susah. Tiba-tiba kita tak minta, kita tak sebut pun masalah kita kepada Allah direct, ya Allah aku ni gini. Tak sebut, kita puji Allah. Tiba-tiba selesai masalah kita tu. Sebab apa? Kita bagi tahu ni sebagai ibadah, doa ni ialah ibadah. Kan ibadah. Tapi kalau kita tak bagi tahu pun Allah tahu. Hasrat kita. Sebab itu hasrat yang tidak baik ni kita kena ada pula malu kepada Allah. Sebab kita tak sebut dengan mulut kita pun Allah Maha mengetahui. Dia kena ada malu kepada Allah. Allah juga mengetahui kata hati dan munajatnya. Dia lebih dekat kepada orang yang memohon itu daripada leher genggaman. Mengetahui bisikan-bisikan hatinya dan lebih dekat kepada urat nadinya. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu tentang diri kita berbanding kita sendiri. Ya. Kita doa untuk esok. Allah tahu 20 tahun lagi. Kita pun duduk kata apa Allah tak kabul doa kita esok tu. Tak boleh benda kita nak esok tu. Allah Maha mengetahui, dia bagi hak lain untuk 20 tahun kemudian. Kita sedar bila 20 tahun kemudian baru kita padam pun mula tak boleh. Kan Allah Maha mengetahui lebih daripada kita sendiri. Mengetahui bisikan-bisikan hatinya dan lebih dekat kepada urat nadinya. Dia mengetahui yang rahsia dan tersembunyi, mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atasnya. Dia bersama makhluk-makhluknya dengan ilmu dan kekuasaannya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada dirinya. Tidak ada sesuatu pun yang jauh dari Tuhanmu sebesar biji atom di langit ataupun di bumi, baik yang kecil maupun yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam ketinggian dan tinggi dalam kedekatan. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang tinggi, dan tidak ada sesuatu pun yang di atasnya, dan yang batin yang tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya, dan dia lebih dekat kepada makhluknya daripada kedekatan makhluk itu kepada dirinya sendiri. Masuk sikit lagi ya. Satu, the last one. Tuhan kita Subhanahu Wa Taala menurut Nas tertawa. Tertawa. Allah Subhanahu Wa Taala tertawa sebagaimana yang dia mahu dengan cara yang dikehendakinya. Kita mengimani dan membenarkan hal itu tetapi tidak mengetahui caranya, dan kita memang tidak dituntut untuk mengetahuinya. Tak usah cara lah. Lagu mana tak usah tanya, tak usah fikir. Terima beriman saja. Tentang hal itu sangat banyak riwayat sahih yang menunjukkan hal itu. Antaranya adalah sebagaimana berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Allah SWT tertawa terhadap dua orang lelaki yang saling membunuh. Yang ni kita belajar dalam Riyadhus Shalihin kan. Tetapi keduanya masuk syurga. Yang satu berjuang di jalan Allah sehingga terbunuh dan Allah menerima taubatnya. Orang yang membunuh lalu mati syahid. Asalnya dua orang ni saling membunuh. Tapi akhir sekali yang dibunuh masuk neraka, yang membunuh pun yang dibunuh masuk syurga, yang membunuh pun masuk syurga juga. Sebab apa? Yang dibunuh tu memanglah sebab dia berjuang fisabilillah. Waktu dah Islam lagi, perang dua tu mati balik. Lepas tu tak lama kemudian yang membunuh tu masuk Islam. Masuk Islam, taubat. Akhir sekali masuk syurga dua-dua. Gitu. Allah tertawa terhadap dua orang lelaki yang saling membunuh. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah ashabani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya ni jatuh miskin. Lalu farsala ila nisaihi. Lalu Rasulullah SAW mengutuskan seseorang untuk mencari makanan di rumah isterinya, tetapi tidak menemukan apa-apa di sana. Maka Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang mahu menjamunya malam ini? Semoga Allah merahmatinya.
Lalu seorang lelaki daripada golongan Ansar berkata, saya wahai Rasulullah. Lalu dia pun kembali ke rumah menemui isterinya sambil berkata, ini adalah tamu Rasulullah. Bagikan apa? Waktu berikan apa-apa yang ada. Rasul, isterinya menjawab, demi Allah saya tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak kita. Suaminya berkata, bila anak-anak ini makan, pujuk mereka untuk tidur. Kemarilah dan matikan lampu, kita tidak apa-apa kata lapang malam ni. Jadi makanan yang sedikit tu suami dia nak bawa untuk memenuhi permintaan Rasulullah, tawaran Rasulullah SAW tu. Lalu mereka pun melakukannya. Berapa lah dia? Kita kalau orang minta tu habis dah. Biskut bulan lepas ada macam-macam boleh keluar. Ni tak ada, ni orang tak ada pun nak memberi kan. Kalau orang minta hari ni berapa rumah kita tu macam-macam kita boleh bagi. Masalahnya tak ada orang minta. Macam tu. Ataupun tu je orang nak minta kan. Keesokan harinya dia datang dan menceritakan ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tu kan. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah SWT sangat kagum atau tertawa terhadap si fulan dan fulanah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Itulah ayat dia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi asyahid di sini ialah Allah tertawa kepada suami dengan isteri tu lah. Tertawa tu maksudnya redha dah kan, maksudnya redha kan. Dan dalam Sahih Bukhari dalam hadis marfu' yang panjang daripada Abu Hurairah, min haditsin tawilin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahawa kemudian setelah Allah selesai menetapkan hukum di antara hamba-hambanya, lalu tersisa lalu tinggal seorang lelaki yang sedang menuju ke neraka. Dan dia adalah penghuni neraka. Yang terakhir masuk syurga. Bila dah selesai semua ni, adalah seorang lagi ni. Dia ni penghuni neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Orang yang last sekali lah keluar daripada neraka yang boleh masuk syurga. Jadi dia doa kepada Allah, wahai Tuhanku, palingkanlah wajah diriku dari neraka, kerana baunya menggangguku dan percikannya membakarku. Lalu dia memohon kepada Allah permohonan apa saja yang dia kehendaki. Mula-mula minta sikit. Mula-mula minta paling dulu. Minta jauh dulu. Kemudian Allah tanya kepada dia. Allah berfirman, kalau aku berikan itu kepadamu, adakah mungkin kamu tidak meminta lagi selainnya? Lelaki itu, orang itu berkatakan, demi kemuliaanmu, la wa'iz, demi kemuliaanmu aku tidak akan meminta lagi selainnya. Maka Tuhannya pun memberikan apa sahaja yang dikehendaki sesuai perjanjian dan memalingkan dia daripada api neraka. Ketika orang itu menuju syurga, dia memandangnya dan terdiam selama Allah kehendaki. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, dekatkan aku ke pintu syurga. Dia keluar tu maknanya bukan keluar masuk selalu. Keluar tu duduk tepi dulu kan. Bahasa lain percikkan api kan. Duduk mengadap lagi. Jadi minta paling lain. Lepas tu jalan sisi kan. Kalau ikutkan macam tu kan, maknanya sampailah dia ke syurga. Dekat-dekat syurga tak masuk lagi. Dia pun tengok syurga dulu. Lepas tu minta pula. Dia janji dah tak mau minta dia. Lepas tu tak tahan nak minta juga. Kemudian berkata, wahai Tuhanku, dekatkan aku ke pintu syurga. Allah berfirman kepadanya, bukankah aku telah memberimu sesuai janji untuk tidak lagi meminta kepadaku selain yang diberikan kepadamu. Tadi kan minta dah kan? Atau tak mau minta dah? Minta pula lah. Celakalah kamu, wahai anak cucu Adam, sungguh sering engkau mengingkari janji. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku. Lalu dia memohon kepada Allah, sehingga Allah berfirman, kalau aku memberikan itu kepadamu, apakah mungkin kamu tidak lagi meminta selainnya? Orang itu mengatakan, demi kemuliaanmu aku tidak akan meminta lagi selainnya. Maka Tuhannya memberikan apa sahaja yang dikehendaki sesuai perjanjian. Lalu orang itu didekatkan ke pintu syurga.
Dan ketika dia telah berdiri di pintu syurga, syurga itu meluas untuknya. Lalu dia melihat kesenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Dia pakai nak duduk pintu je. Dia tak nak masuk pula. Kemudian dia terdiam selama yang Allah kehendaki sehingga dia terdiam. Kehendaki ia terdiam. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Allah SWT berfirman kepadanya, bukankah aku telah memberimu sesuai janji untuk tidak lagi meminta kepadaku selain yang diberikan kepadanya? Celakalah kamu, wahai anak cucu Adam. Sungguh sering engkau mengingkari janji. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, saya tidak mahu menjadi makhluk yang paling celaka. Lalu dia terus berdoa sehingga Allah tertawa kepadanya. Itu dia. Sehingga Allah tertawa kepadanya. Babil jannah. Hatta sehingga Allah tertawa kepadanya. Fa'idha, apabila Allah tertawa kepadanya, ketika Allah tertawa kepadanya, dia berfirman, masuklah engkau ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari. Tu kan Allah telah tuliskan di sisinya dengan tangannya apa dia tadi? Kan 4 perkara yang Allah special kan dengan tangan itu, iaitu ketetapan rahmat Allah tu lebih luas daripada kemurkaan Allah. Sebab itu doa kita tu, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bis-shalihin. Yang terakhir tu, kalau nak ikut seorang ni, yang lain-lain tu ada lah yang terakhir, tapi hak ni yang akhir sekali lah ni. Apa dia amalan dia ni menyebabkan dia yang terakhir ni. Apa dia kan. Dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahawa Allah berfirman kepada lelaki ini, apakah engkau redha apabila aku memberimu dunia dan 2 kali lipat, 2 kali ganda? Dia menjawab, wahai Tuhanku, apakah engkau mengejekku padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Rasulullah SAW tertawa. Mereka para sahabat bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, saya tertawa kerana Allah tertawa ketika orang itu berkata, apakah engkau mengejekku padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Tuhan berfirman, aku tidak mengejekmu, tetapi aku maha kuasa untuk melakukan apa sahaja yang aku kehendaki. Memang rahmat Allah tu sangat luas. Allahuakbar. Segala yang baik daripada Allah SWT dan segala yang kurang tu daripada diri kita sendiri, kita tutup dengan 2 pegangan kita lah, yang kita iringi dengan sifat-sifat Allah SWT yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, iaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.